Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik syarah kitab tauhid kita. Kita nak sudah bab yang ke-47 ni, iaitu mengejek Allah, mempermain-mainkan istihza' dah. Memperlekehkan, mempermainkan Allah, ayat Allah Quran dan Rasulullah lah, dan agama ni. Jadi benda ni ada perbincangan ulama bagaimana tentang taubat. Kita nak sama tentang taubat lah. Kita bicara sikit iaitu pendapat tentang orang yang bertaubat. Hukum orang yang mengejek, menghina syariat, menghina agama, apakah boleh bertaubat lagi atau tak boleh ni? Pendapat pertama, taubatnya tidak boleh terima lah. Inilah lebih kurang pendapat mazhab Hambali dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i lah. Pendapat keduanya, taubatnya boleh terima secara mutlak. Ni ramai lah ulamanya, termasuk ulama mazhab Syafi'i ramai hak ni lah. Dia boleh, kalau taubat dia terima lah. Dan diriwayatkan Humayyar, nama sahabat tu, dia Ibnu Muhayyir ni, dia lah hak dikatakan mengejek Nabi tu dah. Lepas dia bertaubat, dia pun pergi di peperangan Yamamah dan mati syahid. Jadi jadilah taubat dia secara umumnya. Ibnu Humayyir Asja'i dah. Yang seterusnya kita nak bincang ni lah. Pendapat ketiga, taubatnya diterima jika menunjukkan bahawa dia serius dalam taubat dah. Tak apa dulu. Kita nak bincang Ibnu Humayyir ni, gana cerita. Ibnu Abdul Bar berkata, Makhshi bin Humayyir al-Asja'i halifun li Bani Salamah min al-Ansar, kana min al-munafiqin wa asara ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk hina urjifu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, thumma taba wa hasanat taubatuhu wa sumiya Abdurrahman wa sa'alullah ay yuqatilahu syahidan la yu'lamu makanahu faqatala yawmal yamamah falam yujad lahu atharun. Makhshi bin Humayyir, Ibn Humayyir adalah al-Asja'i, termasuk sekutu Bani Salimah dari kaum Ansar. Jadi dia bersekutu dengan Bani Salimah dari kaum Ansar. Dahulu termasuk orang munafik. Dia tak munafik lagi dah. Dan beliau berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Walaupun dia munafik, pergi ke Tabuk dah. Ketika mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dia tak perhatikan Nabi juga kali. Macam dia ejek lah perli Nabi. Kemudian dia bertaubat dan baik taubatnya. Dan ia dinamakan dengan Abdurrahman dan berdoa agar Allah mewafatkannya dalam keadaan syahid dan tidak diketahui lokasinya. Jadi dia minta dia mati syahid dan tidak tahu lokasinya. Jadi mustajab doa dia dah, menandakan dia telah diterima lah. Maka ia pun terbunuh pada perang Yamamah dan tidak ditemukan lokasinya, tak tahu mana dia mati dah. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, jilid ketiga, muka surat 1331, nombor 2360. Lihat juga Usudul Ghabah Ibn Athir, jilid kelima, muka surat 120, nombor 4799, dan Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, juzuk ke-6, muka surat 44, nombor 7868. Jadi kita tengok sini, minta tak tahu kubur mana ni pun satu kelebihan lah. Tambah-tambah Nabi ni, orang sahabat pun minta jauh dah. Jadi kita ni bukan satu kelebihan, nak cari kubur Nabi ada lah, kubur Nabi Hud lah. Habis tepat ngaku kubur Nabi dah. Sedangkan benda tu ada hikmahnya, Allah telah hilangkan jejak tak jumpa dah. Ada juga yang mengatakan bahawa namanya adalah Mukhashin, bukan Makhshina. Lihat Ibn Tafsir Ibn Katsir, juzuk keempat, muka surat 171. Jadi antara yang dimaafkan adalah Ibnu Muhayyir Asja'i saat inilah kita bicara biografinya. Asal dia munafik yang mengejek Nabi lalu bertaubat dan menjadi sahabat yang mulia pula dah. Jadi ada harapan lah orang yang boleh bertaubat dah. Ada kemungkinan dia diterima taubatnya. Jadi pendapat kedua ni, Dr. Firanda pun terima dah. Pendapat ketiga, taubatnya diterima jika menunjukkan bahawa dia serius dalam taubatnya. Lebih kurang pendapat kedua dah. Pendapat ini juga cukup kuat lah kalau nak kira lah. Kerana para ulama yang milih pendapat ini berdalilkan dengan firman Allah SWT. Inna afu an ta'ifatin minkum mu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat,
Jadi cerita pasal ayat tu cerita pasal kaum munafik. Tapi ada juga sini, jika kami maafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat. Maaf ni kerana taubat lah. Nescaya kami akan mengazab golongan yang lain kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah yang pernah. Jadi dia kalangan kaum munafik tu dia ada tidak bertaubat dah. Gitulah. Dan sebagaimana telah disebutkan bahawa para ahli tafsir menyebutkan bahawa Ibn Muhayyir akhirnya bertaubat dan serius dan taubatnya. Jadi Ibn Muhayyir ni memang sungguh-sungguh bertaubat, bukan taubat biasa tapi taubat sungguh-sungguh dia. Lihat tafsir Ibn Katsir juzuk ke-11 muka surat 546, tafsir Baghawi juzuk ke-4 muka surat 70, tafsir As-Sa'labi juzuk ke-5 muka surat 65 dan tafsir Ibn Katsir juzuk ke-4 muka surat 71 dah. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat keempat, taubatnya akan dimaafkan jika pencelaan berkaitan dengan Allah. Adapun jika celaan tersebut ditujukan kepada Nabi SAW, maka tidak akan dimaafkan. Ada juga pendapat gini sebelah ni. Dan ini pendapat sebahagian ulama Hanabilah. Berkata Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah ta'ala, qala fil fusul an ashabina la tuqbalu taubatuhu in taubatuhu in sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu haqqun adamiyyin la yu'lamu isqatuhu wa annaha tuqbalu in sabba Allah ta'ala li'annahu yuqbalu taubata fi khalisi haqqihi wa jazama bihi fi 'uyunis masail wa ghayriha li'anna al-khaliqa munazzahun 'anil naqais fala yalhaqu bihi bi khilafil makhluq fa innahu muhallun laha wa lihadza iftarqa. Dan ia Ibn Aqil Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Al-Fusul dari ulama kami Al-Hanabilah, tidak diterimanya taubat orang-orang yang mencela Rasulullah SAW kerana yang demikian adalah hak manusia. Dan tidak diketahui penggugurannya dari tanggungjawab tersebut dan diterima tidak diketahui terima taubatnya jika ia mencela Allah, dan terima taubatnya jika ia mencela Allah Azza Jalla. Kerana Allah Azza Jalla menerima taubat pada hal yang murni sebagai haknya. Jadi hak dia tu Allah boleh terima lah. Dan ia menetapkan secara tegas dalam Uyunul Masail apa dia ni, dan Ibn Aqil Hambali lah. Uyun Masail kitab dia dan selainnya, kerana Allah Azza Jalla itu suci dari kekurangan, maka tidak mengenainya dengan celaan tersebut. Berbeza dengan makhluk kerana ia adalah tempatnya kekurangan. Oleh kerananya hal tersebut berbeza. Al-Insaf Al-Mardawi juzuk ke-7 muka surat ke-7. Ini kitab mazhab Hambali lah. Menurut salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i dan dinyatakan ini yang benar oleh Kamaluddin Al-Damiri. Kitab soalah Al-Damiri. Jika celaan itu berupa tuduhan zina kepada Rasulullah SAW, maka ia tetap dibunuh meskipun diterima taubatnya. Berkata Imam Nawawi, "Wa man qazafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarraha bi nisbatihi ila al-zina, fa huwa kafirun bi ittifaq al-ashab, fa in 'ada ila al-islam fa thalathatu awjuh. Ahaduha qala al-ustadz Abu Ishaq la shay'a 'alayhi li'annahu murtadun aslama. والثاني قال أبو بكر الفارسي يقتل حدا لأنه حد قذف فلا يسقط بالتوبة. والثالث قال الصيدلاني يجلد 80 جلدة. Dan siapa yang secara terang menuduh Rasulullah SAW berzina, maka ia telah kafir dengan kesepakatan ulama Syafi'iyah. Dan jika ia kembali bertaubat kepada Islam, maka ada tiga wajah, ada tiga pendapat lah. Berkata Al-Ustaz Abu Ishaq, tidak ada tanggungan baginya kerana dia telah murtad yang sudah masuk Islam. Masuk Islam lepas ni hukum bunuh lah. Pendapat kedua berkata Abu Bakar Al-Farisi, dia dibunuh kerana had, bukan kerana kafir ni. Kerana yang demikian adalah hak tuduhan zina, tuduh Nabi lah, maka tidak jatuh dengan taubat lah. Taubat setengah mana tak jatuh lah. Dan Ad-Damiri mengatakan inilah yang benar. Jadi pendapat kedua ni dia kata benar. Dia kata hukum tuduh Nabi ni bukan hukum 80 kali kotak, tapi hukum bunuh lah. Yang pendapat ketiga berkata As-Saydalani dicambuk sebanyak 80 kali rotan. Dia rotan 80 kali lah. Ni ikut macam biasa lah, qazah ni, hak qazah. Rujuk Rawdatul Talibin An-Nawawi juzuk ke-10 muka surat 32, An-Najmu Wahhaj Kamaluddin Ad-Damiri juzuk ke-9 muka surat 1.
Pendapat keempat, taubatnya akan dimaafkan jika pencelaan berkaitan dengan Allah. Adapun jika celaan tersebut ditujukan pada Nabi SAW, maka tidak akan dimaafkan. Ini pendapat keempat. Sebagai ulama berpendapat bahawa jika celaan atau hinaan itu berkaitan dengan Allah SWT, maka Allah dengan sifatnya yang maha pengampun akan mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang benar-benar bertaubat. Adapun jika pencelaan itu berkaitan dengan Nabi SAW, maka hal tersebut berkaitan dengan hak Nabi SAW. Kalau sekiranya Nabi SAW masih hidup, maka kita boleh bertanya, apakah beliau memaafkan orang yang mencelanya? Adapun jika saat ini di mana beliau telah tiada, maka dia tidak boleh mendapatkan maaf, sehingga tetap ditegakkan hukuman had atas orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita tahulah, Allah lebih tahu mana lebih betul lah dia. Sebagai ulama merincikan seperti ini agar tidak membuka ruang bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mencela, menghina Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah hukum had yang ditegakkan bagi orang-orang yang mencela Rasulullah SAW. Sebagai contoh agar orang tidak lagi berani untuk mencela Rasulullah SAW atau syariatnya ataupun agama Allah, agama Islam. Dan juga telah sampai kepada kita sebuah riwayat di mana pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang memiliki walad. Apa waladnya? Iaitu budak wanita yang digauli oleh pemiliknya dan melahirkan anak darinya lah. Hamba wanita lah. Tu dia setubuh budak wanita tu boleh anak. Baik lelaki maupun perempuan. Jadi anak lelaki kau anak jantan kau tak kira lah. Yang pentingnya mak dia tu panggil walad, hamba perempuan dah. Ternyata budaknya tersebut selalu mencela, mengejek Rasulullah SAW. Maka sahabat tersebut mengingatkannya, akan tapi budaknya, hambanya tersebut tidak mahu berhenti dari mencela Rasulullah SAW. Maka sahabat tersebut mengingatkannya kembali kerana budak tersebut selalu mengulangi kesalahannya dan sahabat tersebut telah merasa kesal kepadanya. Maka ketika malam, pada satu waktu lah, tiba pada satu ketika tu, sahabat tersebut mengambil semacam pisau atau pedang lalu kemudian dia tekan di perut budak wanita tersebut hinggalah meninggal dunia. Khabar tersebut kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Nabi SAW tidak marah dan melarang sahabat tersebut. Tentunya alasannya adalah kerana hukum mengejek Rasulullah SAW adalah murtad, keluar dari Islam, sehingga wajib ditegakkan hukuman had atas pelakunya. Banyak mana? Nanti cerita dekat mana lah. Itulah lebih kurang dah. Jadi boleh hukum had lah bagi orang yang menghina Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, bertaubat dari mencela Allah dan Rasulnya dan atas ayatnya ada empat pendapat dah. Pendapat pertama, taubatnya tidak boleh terima dah. Dalilnya adalah firman Allah SWT, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah ayat 66. Sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis Bukhari nombor 1922. Pendapat kedua, taubatnya boleh diterima dah, secara mutlak. Dalilnya adalah firman Allah SWT, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan lain kerana sungguhnya mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 66. Pendapat ketiga, taubatnya boleh terima jika pelakunya serius dalam taubatnya. Dalilnya sama sama juga dengan dalil pendapat kedua. Cuma dipahamnya, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin itu. Sebahagian dari kamu, memaafkan sebahagian dari kamu kerana telah bertaubat sungguh-sungguh. Dipaham itulah. Nescaya kami akan mengazab golongan lain kerana sungguhnya mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah benar. Jadi, paham ayat tu taubat sungguh-sungguh. Ayat sama aja, cuma dilalah petunjuknya. Paham lain lah. Pendapat keempat, taubatnya diterima jika celaannya berkaitan dengan Allah, dan tidak terima jika berkaitan dengan Rasulullah. Ini pendapat keempat. Dalilnya adalah sebagaimana kisah seorang sahabat yang membunuh budaknya kerana selalu mencela Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak memarahi atau melarangnya ketika berita tersebut sampai kepada beliau. Malangnya dalil ini tak boleh tahu kuat setara mana dah. Dari sini kemudian akhirnya kita tahulah bahawa kita mestilah berhati-hati dalam berkata-kata. Terutama di zaman sekarang di mana dengan adanya media sosial segala informasi sangat-sangat mudah untuk diakses.
Maka janganlah sampai dengan kemudahan itu membuat seseorang juga bermudah-mudahan dalam mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia ni mengejek Allah, menghina Allah, Rasulnya dan atau ayat-ayatnya, meskipun kata-kata tersebut dalam bentuk candaan ataupun gurau-gurauan. Kalau sekiranya kita berada dalam sebuah majlis yang di dalamnya terdapat ejekan terhadap syariat Allah, menghina lah, mengejek Nabi, mengejek Allah, mengejek agama Allah dan Rasulnya dah. Pecah baju ke apa dah. Kata ngapa tu 15 juzuk, lepas tu pecah. Tudung ke apa tu adalah penghinaan terhadap agama. Maka hendaknya kita boleh menegurnya dan berusaha mengalihkan kepada bentuk pembicaraan yang lain. Kerana khawatir kita juga termasuk dalam ayat yang telah kita bahas pada bab ini. Takut jadi redha lah. Duduk dengan orang yang dosa. Kalau kita duduk tidak marah, jadi macam redha lah. Jadi dosa juga. Matana. Dari kandungan bab ini, perkara ini sangat penting bahawa orang yang bercanda, bergurau-gurau dan mengejek nama Allah, ayatnya dan Rasulnya adalah kafir juga. Walaupun dia main-main lah. Yang kedua, bahasanya ini adalah penafsiran ayat di atas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut, siapapun dia. Yang ketiga, adanya perbezaan yang jelas antara orang yang menghasut dan orang yang setia terhadap Allah dan Rasulnya dengan melaporkan perbuatan orang fasik kepada waliul amri untuk mencegah mereka. Jadi orang yang menghasut lain, orang yang setia terhadap Allah dan Rasul, repot. Benda yang bahaya, lain dah. Yang keempat, perbezaan antara sikap memaafkan yang dicintai oleh Allah dengan bersikap tegas terhadap musuh-musuhnya. Jadi Nabi maafkan sahabat munafik, orang munafik dalam kalangan dia lah. Yang kelima, tidak setiap permintaan maaf dapat terima. Tengok juga dah. Tidak tipu sama kita dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.